Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah. Dan kita malam ni sambung pada sunnah ataupun amalan yang ke-32. Buku kita ni muka surat yang ke-90, iaitu takbir dan tasbih dalam perjalanan. Jadi kita tengok apa hadis yang nak dibawa ataupun nak didengarkan pada malam ni, iaitu satu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari daripada sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Maksud dia apa? Maksud dia, kami apabila berjalan menaiki bukit ataupun mendaki apa-apa sajalah benda yang pergerakan dia tu naik, dia tak hanya mendaki, termasuk dalam benda ni ialah kapal terbang yang nak berlepas tu pun termasuk daripada situasi yang sama. Bila mana kami perjalanan yang naik, sa'adna, kami akan bertakbir. Bertakbir dengan sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ialah sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi. Bila mana kita berjalan, kita naik kawasan tinggi, kita lalu kawasan-kawasan yang ada pendakian, meningkat naik, maka kita akan bertakbir. Wa idza nazalna, bila mana kita menurun, sabbahna, kita bertasbih, iaitu dengan subhanallah, subhanallah. Tidak terkira berapa bilangannya, selama mana masih lagi dalam posisi menurun, tasbih. Dalam posisi naik, mendaki, kita bertakbir. Pengajaran daripada hadis yang diletakkan oleh penulis dan juga syarah-syarah yang dibawakan oleh para ulama untuk menerangkan tentang hadis ni, pengamalan hadis ni. Yang pertama dia sebut, ulama berbeza pendapat tentang status lafaz sahabat, seperti dahulu kami sentiasa melakukan tanpa disandarkan kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ia dianggap hadis ataupun tidak, iaitu perkataan kunna itu. Bila mana Jabir meriwayatkan hadis ni dia bukan Nabi sebut sesuatu, ianya ialah tindakan Nabi, perbuatan Nabi, fi'liyatul Rasul, perbuatan Rasul. Para ulama berselisih pandangan pada menetapkan kunna tu bahagian daripada hadis ataupun tidak. Kunna tu maksudnya dahulu kami, maknanya dulu waktu Nabi tu ada, bila mana kami bermusafir berjalan dengan Nabi,
Sampai tempat-tempat yang ada pendakian, Nabi akan bertakbir. Kami pun bertakbir sekali. Sama jugalah bila mana pergi ke ataupun lalu ke kawasan-kawasan yang menurun, kami akan bertasbih. Okay. Jadi nak verify ataupun nak sahkan kunna itu bahagian daripada hadis ataupun tidak, khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata ianya hanyalah daripada ucapan Jabir, ia bukan daripada asal hadis ataupun asal perbuatannya. Okay. Cuma apa yang kita boleh ambil faedah daripada penerangan ni? Nak sebut pada kita penelitian para ulama. Penelitian para ulama tentang penyandaran satu-satu lafaz kepada Nabi. Sebab dia tahu ianya ialah benda yang besar. Bila mana satu kenyataan nak sandar pada satu orang, kita memang memerlukan satu proses untuk teliti penyandaran tu betul ataupun tidak. Verification perlu berlaku, pengesahan. Orang yang kita sandarkan perkataan tu, adakah benar dia sebut? Itu yang pertama. Yang kedua, maksud daripada penyandaran ataupun perkataan itu. Maksud pada perkataan tu, maksud apa? Sebab boleh jadi kita dengar orang tu kata, kita yang faham, bukan dia yang maksudkan. Kita yang bawa kefahaman kita. Jadi ini ialah satu bab dalam ilmu hadis yang besar. Sebab tu dalam cabang ilmu hadis ni dia ada banyak. Dia bincang sanad, dia bincang matan, dia bincang setiap seorang pembawa cerita tu, kriteria yang ada pada diri pembawa cerita tu. Dia ni boleh percaya ke tidak? Dia ni dalam urusan harian termasuk daripada orang yang baik ke, orang yang bermasalah ke, orang yang integriti dia boleh percaya ke tidak? Ini semua duduk dalam perbincangan para ulama hadis. Daripada cabang sanadnya, matannya, rijalnya, semua sekali. Okay. Cuma nak sebut sini ialah betapa para ulama mengambil berat bila mana satu hadis nak kata kepada Nabi, kita tak boleh ambil mudah ataupun buat sambil lewa, tak boleh. Sebab tu kata-kata yang terkenal disandarkan kepada Imam Syu'bah. Syu'bah ni tokoh besar dalam bidang hadis. Dia kata berzina itu lebih ringan berbanding melakukan tadlis pada hadis Nabi. Kata-kata ni kena faham elok-elok. Maksud Imam Syu'bah bukan dia nak kata zina tu okey, orang berzina bagi saya tak ada masalah. Itu kita yang kata. Dia tak masukkan macam tu. Dia nak maksudkan sini antara dua kesalahan. Berzina dosa besar, menipu di atas hadis Nabi pun dosa besar. Yang lagi besar ialah menipu di atas nama Nabi. Kedua-duanya salah. Tapi impak dia, kesan dia kepada masyarakat, kepada agama lebih besar orang yang menipu pada hadis Nabi. Sebab tu Imam Syu'bah kata orang yang buat tadlis, orang yang palsukan perawi-perawi hadis, orang yang gugurkan lepas tu selit nama orang ni, tujuannya untuk naikkan nilai sanad itu, nilai periwayatan tu. Orang ni telah buat satu benda yang impaknya, kesannya lebih besar daripada orang yang berzina. Nak tunjuk pada kita apa? Besarnya periwayatan hadis tu kalau ianya tak betul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila mana orang dah tahu itu hadis, orang akan bawa dan orang akan rasa ianya besar. Sebab tu dalam masyarakat kita ada beberapa hadis-hadis yang disangka hadis. Walaupun kita tak boleh sebut dia hadis hakikatnya, tapi dengan sebab intishar alal alsinah, dia sudah tersebar di kalangan lidah-lidah manusia ni. Jadi kita kena sebut juga untuk pengenalan, bukan untuk tetapkan di hadis. Contoh hadis yang terkenal, utlubul ilma walau bisin. Belajarlah, menuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Orang Melayu kita percaya ini hadis Nabi. Bila mana dibuktikan dia bukan hadis Nabi. Lepas tu ada pula orang backup, walaupun dia taklah hadis sahih, tapi ada sahabat Nabi yang sampai ke China. Sebab orang-orang yang pergi berjalan ke China jumpa satu makam, namanya makam Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas kan sahabat Nabi, 10 orang dijamin syurga. Lalu kata, ni ada sahabat yang pergi ke China. Penat lagi kita bila mana ada orang cakap macam ni. Cek balik, Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di China tu, adakah benar Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi yang 10 dijamin syurga tu? Cek punya cek, bukan sahabat Nabi. Nama saja sama. Sebab tu benda tu kita jangan kalut lagi. Tuan-tuan nak cari orang Arab sekarang nama Ali bin Abi Talib, ada ramai. Nama dia Ali bin Abi Talib, sama macam Ali bin Abi Talib sahabat Nabi tu. Kalau dia mati 100 tahun lepas pada tu, dia tu bukan Ali bin Abi Talib sahabat Nabi tu. Tapi kerana mungkin tulisan di kuburnya hadza darih Ali bin Abi Talib, kita pun kalut lah. Oh, rupa-rupanya Ali bin Abi Talib ni, dia duduk di Perlis, dia duduk di Penang ni kubur dia duduk ada sini. Kerana nama semata-mata. Jadi ini penting untuk mengenal pasti benda ni. Contoh lagi ialah hadis berkaitan tak boleh mengucapnya Alqamah kerana melebihkan isterinya berbanding ibunya, sehingga ibunya terasa hati dia nak meninggal, tak boleh mengucap. Dengan sebab terasa hatinya mak dia, lalu Nabi suruh bakar dia. Orang percaya tu hadis Nabi. Sedangkan Alqamah seorang sahabat Nabi yang tidak berlaku benda tu pun pada diri dia, tapi orang percaya. Penisbahan hadis tu tak betul pada Nabi. Tapi bila mana ada orang keluarkan penjelasan, itu bukan hadis Nabi. Ada sebahagian orang-orang yang dia rasa dia belajar agama, dia rasa dia ada tempat nak bercakap, dia pun kata, apalah kalut nak kata benda ni hadis Nabi. Salah ke kita nak suruh orang buat baik pada mak ayah? Buat baik pada mak ayah isu lain, penisbahan hadis kepada Nabi isu lain. Itu benda yang kita kena beza. Jadi pada poin pertama ni, penulis dia nak sebut pada kita, dia kata penisbahan perkataan kunna tu pun jadi besar di kalangan para ulama. Sebab apa? Sebab tahu impak, kesan yang berlaku kalau sekiranya orang yakin ini hadis Nabi, maka dia akan memberi satu cara fikir ataupun satu kefahaman. Okey, ini hadis Nabi, kita pun rasa dia hadis Nabi, kita pun angkat lafaz ini sebagai lafaz yang terpelihara, sedangkan dia bukan daripada hadis Nabi. Dan Nabi pun dah beri amaran tentang orang-orang yang mudah-mudah menyandarkan satu kata-kata tu kepada Nabi. Ianya ialah satu perbuatan yang salah, menempah tempat dalam neraka lagi. Sebab tu Imam Az-Zahabi senaraikan antara 76 dosa besar ialah memalsukan hadis Nabi ataupun tidak memberi perhatian terhadap penisbahan hadis Nabi, lepas tu cerita kat orang, tak beri penjelasan yang benar sehingga orang anggap itu hadis Nabi. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut. Dia kata Ibn Salah menganggap ia adalah hadis mauquf, maknanya penyandaran dia nak direct pada Nabi itu tak sampai. Al-Iraqi, As-Suyuti dan Ibn Hajar mengatakan ianya adalah hadis marfu'. Marfu' ni maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mauquf ni dia berhenti pada sahabat saja, penisbahan dia tu. Hadis di atas menjadi hujah bagi pandangan ini. Maknanya penulis dia macam nak cenderung kata hadis ni marfu', sampai pada Nabi. Maknanya kunna itu ialah datang daripada lafaz zaman Nabi lagi, maknanya Nabi hidup lagi. Okay. Yang kedua, B, Jabir bin Abdullah menceritakan tentang sunnah yang Nabi SAW ajarkan sewaktu dalam perjalanan, iaitu bertakbir ketika melalui kawasan tinggi dan bertasbih ketika turun ke kawasan rendah. Umumlah kita faham apa yang dia nak sampaikan tu. Okay. C, sebahagian ulama mencari hikmah daripada pensyariatan ini. Kenapa bila mana duduk ataupun lalu kawasan mendaki ataupun naik kenderaan yang jenis dia ada, kata apa, dia ada perlepasan macam kapal terbang apa semua ni, kenapa naik itu kena takbir? Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dia sebut dalam poin yang disertakan sekali sini, dia kata takbir disyariatkan ketika menaiki kawasan tinggi kerana ketinggian dan kemuliaan merupakan sesuatu yang disukai oleh jiwa. Disukai oleh jiwa. Maka ia boleh membawa kesombongan. Lalu disyariatkan takbir supaya jiwa Muslim sedar kesombongan hanyalah milik Allah. Sebab makin tinggi ni, ianya ialah sinonim kepada kesombongan. Seronok, boleh lupa diri.
Sebab tu orang main game-game apa nama ni, permainan-permainan di taman tema apa-apa semua ni yang jenis naik tinggi tu hempas ke bawah. Dari segi sunnahnya kena sebut juga tu Allahu Akbar, tapi dah duduk dalam tu tak sebut dah kot. Dah duduk naik tinggi, duduk menjerit lah. Tuan-tuan naik pergi Melaka, naik Taming Sari punya tu kan, dia naik daripada bawah naik atas, takbir tak takbir? Ke duduk tengok oh cantik kapal tu je lah kot. Rugi banyak pergi Melaka lebih daripada takbir lagi. Nak katanya pergi Melaka tu kerap lagi daripada takbir. Rugilah naik benda tinggi pun. Kita kena takbir lah pada waktu tu. Walaupun dia bukan kenderaan, tapi dia ada satu proses kenaikan. Naik genting Highland ke, naik kamera Highland ke, naik apa-apa je lah. Bukit mana tu, train, Bukit Bendera kita ni. Naik tu kena Allahu Akbar, jangan duduk tengok orang yang tak apa-apa nak pakai baju je. Dia kadang-kadang musim cuti ni orang tak apa nak pakai baju ramai situ. Okey. Jadi duk tengok yang tu, tak ingat takbir tu. Takbir yang lain, duk astagfirullah, astagfirullah. Tangan macam ni tapi duk intai ikut celah-celah jari pun. Itu pun kadang-kadang masalah sebahagian orang juga. Cuma nak katanya naik tu kita kena takbir. Itu antara sunnah yang betul. Turun kita kena tasbih. Okey. Manakala tempat rendah pula sinonim dengan sempit dan musibah, maka disyariatkan tasbih selari dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan nun. Kenapa menurun kena tasbih? Sebab tasbih ni sinonim kepada kesempitan, sinonim kepada kegelapan. Menurun, makin menurun, makin menurun, makin bawah ni makin gelap. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-87, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dhannun tu gelaran kepada Nabi Yunus. Dhannun ni ialah orang yang pernah duduk dalam perut ikan nun. Ketika mana dia marahkan umat dia yang dia kena dakwah, dia keluar daripada kampung Ninawa ataupun Nuniwa di Iraq ni, itu ialah tempat dia. Akhirnya dia tak tahan, dia panas hati dengan kaum ni, dia keluar. Dan Allah Ta'ala menegur kesilapan Nabi Yunus yang cepat sangat, orang kata apa, nak melarikan diri pada masalah. Sehingga Allah Ta'ala tegur dia ditelan oleh ikan nun dan berada pada kedudukan yang paling rendah, duduk sampai ke dasar dan berada dalam perut ikan nun pada waktu malam yang gelap. Sebab dalam riwayat-riwayat menyebutkan waktu Nabi Yunus berada dalam perut tu, dia rasa pasir-pasir. Maknanya ia berada pada dasar laut yang dalam. Pada waktu keadaan seperti itu, Nabi Yunus pun sebut la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk daripada kalangan orang yang zalim. Cuma penterjemahan perkataan subhana dengan maha suci ni, dia kadang-kadang tak mencapai, tidak menjadikan otak kita waktu kita faham terjemahan tu ataupun kita pegang terjemahan tu, kita tak nampak apa maksud sebenar daripada perkataan subhana. Subhana ni kalau kita tengok, dia mari daripada perkataan bahasa Arab sabaha, yang bermaksud berenang, berada pada permukaan yang lain, bukan duduk atas darat tapi duduk dalam air. Kita manusia yang bukan hidup dalam air, bukan makhluk yang hidup dalam air. Kita bukan makhluk yang hidup dalam air. Kita boleh berada dalam air, tapi kita bukan seperti mana hidupan laut. Waktu kita berada dalam air, kita tak sama dengan hidupan laut. Hidupan laut itu tempat dia. Dia naik ke darat, itu bukan tempat dia. Kita duduk di darat, tiba-tiba kita kena masuk dalam air. Mungkin kita boleh hidup di sana, tapi tak lama. Dengan sebab kita akan terhad, oksigen kita terhad. Okay. Allah Ta'ala nak sebut daripada perkataan subhana ini ialah perumpamaan manusia yang bukan hidupan laut, duduk dalam air, dia tidak akan berhajat duduk lama dalam air.
Saya selalu sebut benda ni dan mungkin pernah sebut sini. Kenapa Nabi Yunus waktu duduk dalam air tu dia kena tasbih? Waktu duduk dalam perut ikan yang gelap tu dia kena tasbih. Sebab Nabi Yunus mengimpikan untuk balik semula ke darat. Dia tak ada Nabi Yunus, dia duduk dalam perut ikan tu, dia rasa macam elok duduk dalam perut ikan ni daripada menghadap orang yang degil ni. Daripada duduk menghadap orang yang ketegak ni, elok duduk dalam perut ikan ni. Dia tak ada hajat sebab dia tahu itu bukan tempat dia. Jadi orang yang berenang, walaupun dia mempunyai paru-paru yang besar sikit pada orang lain, menyebabkan oksigen dia boleh simpan banyak, tapi dia tetap tidak memilih untuk menjadi hidupan laut yang kekal. Sebab itu bukan sifat yang kita bawa pada diri kita. Jadi dia nak umpamakan waktu dia sebut subhanallah ini, ianya seperti orang yang mengharapkan daratan ketika mana dia berada di dalam air. Maknanya orang yang sebut subhanallah, dia sedang mengharapkan pertolongan Allah untuk menguruskan urusan hidup dia. Sebab tu subhanallah ni dia termasuk daripada benda-benda ataupun ucapan-ucapan yang besar. Hadis yang terkenal, kalimatan khafifatan 'alal lisan, dua kalimah yang ringan di bibir kita, di lidah kita. Thaqilatani fil mizan, tapi kalau diletakkan di timbangan mizan nanti dia berat. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa yang special ucapan ni? Specialnya ucapan ni kalau sebut dengan jiwa yang betul, kita sedang menyerahkan diri kita. Maknanya segala apa yang Tuhan beri dekat kita ni, kita tidak jadikan ia pemilikan kekal. Segala benda yang Tuhan bagi dekat kita, tubuh badan kita ke, duit ringgit kita ke, harta-harta kita ke, ini bukan benda-benda yang kita akan jadikan sebagai pemilikan kekal. Sebab kita mengharapkan daratan yang kita nak pergi, iaitu akhirat. Kita umpamakan itu ialah daratan yang dituju. Waktu sebut subhanallah tu, kita sedang menyerahkan urusan kita. Segala serabut, segala masalah, segala rungsing, segala ujian, kita sedang berikan pada Tuhan sebagai pihak yang paling kuat untuk menguruskan segala masalah kita, segala problem kita. Sebab tu lepas salat pun kena ada zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu Nabi pula sebut subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ialah dua kalimah yang besar. Kita ucap, kita sebut, kita sematkan dalam hati kita. Waktu sebut, waktu tasbih ni, ianya benda besar. Sebab tu Nabi bila mana salat Jumaat, Nabi baca sabbihisma rabbikal a'la. Salat air raya pun baca sabbihisma rabbikal a'la. Nak sebut dan nak tunjuk pada kita bahawasanya kalimah tasbih ianya besar. Bahkan bila mana turun ayat-ayat nak menenangkan Nabi supaya tak terkesan dengan orang maki Nabi, orang kata dekat Nabi, Nabi jadi serabut, Nabi rasa risau, Nabi rasa takut, kurang keyakinan nak bercakap depan orang. Dengan sebab cakap sepatah orang balas 10 patah, orang sanggah. Allah Ta'ala suruh Nabi apa? Fasbir wastaghfir li dhanbik wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Ini dalam surah Ghafir. Tuhan kata fasbir inna wa'dallahi haqqun. Sabar, janji Tuhan itu benar. Wastaghfir li dhanbik, beristighfarlah, minta ampunlah atas dosa kamu. Tak payah hirau kan orang-orang yang nak kata pada kamu. Wasabbih bil ashiyyi wal ibkar, wasabbih bihamdihi bil ashiyyi wal ibkar. Tuhan kata bertasbihlah kamu dan bertahmidlah kamu kepada aku pagi dan petang. Ini ialah elemen yang utama dalam hidup kita. Tuan-tuan boleh bayang, kita turun bukit yang biasa je. Kita naik gerek ke, naik motor ke, naik kereta ke, turun bukit yang biasa, kena sebut subhanallah tu. Waktu sebut tu, sebut suka-suka ke? Bukan. Sebut kerana nak ajar dan latih diri ni untuk menjadi orang yang sentiasa ada apa-apa ingat Tuhan dulu, ada apa-apa serah pada Tuhan dulu. Menghadap ragam manusia yang dahsyat, dia ni lain macam degil dia, pun ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Tuhanlah yang menjadikan dia tu beragam macam tu.
Ini nak sebut bagi kita bahawasanya besarnya kalimah tasbih. Sebab tasbih ni banyak. Dia berada dekat dengan kita. Lepas salat pun kita kena tasbih, dalam salat pun kita kena tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Turun bukit pun kena tasbih. Banyak tempat kita kena tasbih ni. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut? Ibn Allan dan Mulla Ali Al-Qari pula berpandangan ketinggian tempat adalah simbolik kepada ketinggian martabat, maka ia selari dengan takbir. Manakala kawasan rendah adalah simbolik kepada kekurangan, maka bertasbih bermaksud menyucikan Allah daripada segala sifat kerendahan, kerana Allah bersifat dengan sifat kemuliaan. Itu sebahagian pandangan daripada para ulama. Muka surat 92, Al-Muhallab dan Al-Aini berpandangan bahawa manusia akan melihat makhluk ciptaan Allah ketika melalui kawasan tinggi, maka takbir disyariatkan supaya kita membesarkan Allah dan menciptakannya. Maknanya pandangan yang dibawa sini ialah bila mana manusia berada pada tempat tinggi, dia akan tengok lagi banyak ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka pada waktu tu dia takbir sebagai simbolik ataupun sebagai satu manifestasi mengiktiraf Tuhan yang mencipta segala makhluk, segala apa yang dia nampak di mata dia. Manakala melalui kawasan rendah simbolik kepada musibah, maka ia selari dengan tasbih seperti Nabi Yunus yang bertasbih ketika dalam perut ikan. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Ar-Ra'du, Allah Ta'ala sebut wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yusabbihur ra'du, dan kilat guruh itu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Macam kita berlakunya, kita tengok kilat guruh ni, kita ucap apa? Ada orang dia sebut subhanallah, ada orang dia sebut subhanallah tu baguslah, ada orang sebut astagfirullah apa semua. Dia ucapan-ucapan yang kurang tepat. Dia macam orang dia tak ingat kan, atau ustaz-ustaz pun dalam kuliah dia tak ingat, dia sebut Allahumma salli ala Muhammad. Bukan salah, saya tak kata benda tu salah, tapi itu bukan tempat dia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhanmu ketika mana kamu lupa. Ingatlah Tuhan bila mana kamu lupa. Ini ialah ayat dalam surah Kahfi, cerita tentang situasi Nabi Yusha bin Nun yang tak ingat ikan melompat daripada bakul yang dibawa sebagai bekal makanan dia dengan Musa dalam perjalanan nak mencari Nabi Khidir. Ikan melompat. Nabi Musa kata, kalau sampai tempat tu bagi tahu dekat aku. Itu ialah titik poin wujudnya, ataupun situlah dekatnya Nabi Khidir. Tapi dia tak ingat. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhan kamu bila mana kamu lupa. Wama ansani illa syaitanu an azkura. Tidak ada yang melupakan aku melainkan syaitan, sehingga aku tak ingat. Bukan salah kalau lupa sebut selawat tu, tak salah pun. Selawat ni ada tempat-tempat yang kita kena selawat. Hari Jumaat kita kena selawat, kita dengar nama Nabi kita kena selawat. Okay. Tapi untuk kes lupa tak ingat, ialah kita mengingati Tuhan. Ada sebahagian para ulama sebut beristighfar kepada Allah Azza wa Jal juga salah satu cara untuk mengingatkan balik kita apa yang kita lupa. Tapi kalau tak pernah hafal, istighfar lah 1000 kali pun memang tak ingat lah. Ada orang kan, dia tak pernah hafal Quran, dia pun istighfar sebab mana tahu test macam ni boleh ingat Quran. Tak ingat, dia kena hafal juga. Pernah ada proses hafal, barulah jadi istighfar tu untuk mengembalikan memori yang hilang. Tapi kalau tak pernah hafal apa-apa, tak pernah bebani otak dengan ingat benda tu, maka tak payah istighfar lah. Istighfar menyesali kita ni pemalas tu boleh kot. Okay. Cuma nak katanya itu ialah cara betul, cara yang betul. Okay. Seterusnya, sunnah yang ke-33. Bagaimana cara Nabi membaca tasbih? Daripada Abdullah bin Amr, hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata, ra'aitun Nabi ya'qidut tasbih. Aku melihat Rasulullah menghitung tasbih itu dengan jari-jarinya. Okay. Tengok pengajaran ataupun syarah kepada hadis ni, dia kata apa? Dia kata terdapat perbezaan lafaz dalam hadis ini. Majoriti perawi meriwayatkan dengan lafaz ini, manakala Muhammad bin Qudamah menambah lafaz dengan tangan kanan dalam riwayatnya. Maknanya Nabi, bila mana Nabi bertasbih,
Nabi tasbih dengan tangan kanan. Tapi itu hanyalah tambahan daripada Muhammad bin Qudamah. Tambahan lafaz ini menyanggahi riwayat majoriti perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Maka ulama hadis berbeza pandangan terhadap status lafaz tambahan ini. Sebahagian ulama hadis menerima tambahan ini sebagai sahih, dan ianya ialah pandangan daripada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Alasannya ialah Muhammad bin Qudamah merupakan perawi yang dipercayai dan tambahannya dianggap sebagai ziyadatus thiqat, penambahan daripada perawi yang thiqah, tidak memberi kesan yang buruk terhadap hadis tu sehingga kita tolak hadis tu. Contoh hadis membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maknanya bermula masuk hari Jumaat, hari Khamis malam tu, Khamis malam Jumaat tu, sampailah habis hari Jumaat, sampai ke asar Jumaat tu, hadis tentang baca surah Kahfi pada hari itu ialah hadis yang diriwayatkan daripada perawi yang dia buat penambahan, tapi perawi itu thiqah. Dalam fatwa boleh kita tarjih ziyadatul thiqah ni. Jadi kita menyarankan untuk orang-orang masyarakat, bila mana hari Jumaat dia nak baca surah Kahfi, disarankan untuk baca. Lafaz yang asal, yang kebanyakan perawi yang thiqah, dia hanya sebut siapa-siapa baca surah Kahfi, Allah Ta'ala akan beri cahaya, tanpa sebut hari. Itu asal dia. Tapi ada satu orang perawi ni, dia datangkan riwayat fi yaumil jum'ah wa lailatihi, pada hari Jumaat dan malamnya. Jadi penambahan itu diterima dengan sebab perawi itu thiqah. Ni teknikal sikit lah dalam ilmu hadis. Dia ada satu bab nama dia ziyadatus thiqah, penambahan daripada perawi-perawi yang thiqah. Kalau dilihat, diteliti, okey, maka ia diterima, tidak ditolak dan tidak memberi kesan kepada hadis tu. Penambahan tu diterima. Manakala sebahagian sarjana yang lain beranggapan tambahan ini dhaif, ini kerana Muhammad bin Qudamah telah menambah lafaz yang bercanggah dengan majoriti anak murid Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran. Muhammad bin Qudamah ni anak murid kepada Sulaiman bin Mihran. Bahkan majoriti anak murid Ata yang merupakan guru kepada A'mash. Ini merupakan pandangan Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid. Ni antara ulama-ulama yang dekat-dekat lah dengan zaman kita ni, Syekh Bakar Abu Zaid, tapi dah meninggal lah. Okay. Cuma nak katanya ialah ada dua pandangan pada isu ni. Saya berpandangan bahawa lafaz ini adalah lafaz yang tidak sahih. Sebaliknya, lafaz yang sahih ialah baginda mengira tasbih dengan tangannya. Lafaz tangan kanan tidak sahih dari sudut ilmu periwayatan. Saya ni ialah Dr. Uzaimi lah yang tulis buku ni. Ada orang kata, ni geng-geng ni dia follow je Al-Albani. Al-Albani kata sahih, sahih lah dia. Sekarang ni dia tak ikut Al-Albani ni. Dia tak pakai Al-Albani. Dia pakai yang mana? Dia pakai pandangan Syekh Bakar Abu Zaid. Sebab ada orang dia mengkategorikan satu orang penceramah, satu orang tu sesat, bila mana dia bercakap je dia follow Al-Albani direct, tak ambil orang lain. Sekarang ni tak follow ni. Sekarang ni dia tengah tarjih orang lain. Sebab memang yang mengatakan ziyadatus thiqah pada riwayat ni Al-Albani seorang, dia tak kuat. Pandangan dia dalam bab ni kita kirakan sebagai pandangan yang kurang tepat. Sebab banyak petunjuk-petunjuk, dalam istilah ilmu hadis dia panggil qarinah, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahawasanya ziyadah, penambahan daripada Muhammad bin Qudamah ni tidak solid, tak kukuh, tak kuat. Sebab dia menyelisihi ramai tokoh-tokoh perawi-perawi yang lain daripada kalangan rakan-rakan sepengajian dia yang mengaji dengan A'mash. A'mash ni tokoh besar lah. Saya cerita sikit je, surface. Kalau kita nak cerita habis dia jadi panjang lah bab ni. Cuma nak katanya ini ialah benda-benda yang ada dalam perbincangan sanad ni, untuk menilai dan menisbahkan satu benda tu betul tak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Okay. Hadis ini menunjukkan bahawa mengira tasbih dengan jari lebih afdal kerana ia sabit daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding menggunakan biji tasbih atau alat pengira yang lain. Walau bagaimanapun, tidak menjadi kesalahan menggunakan biji tasbih untuk mengira bilangan tasbih. Satu lagi jawapan kepada orang yang selalu tuduh kata geng-geng ni zikir dengan tasbih pun tak bagi. Ini dia bagi.
Direct dia kata, walau bagaimanapun tidak menjadi kesalahan menggunakan biji tasbih untuk mengira bilangan tasbih. Dia tak kata orang yang menggunakan biji tasbih ialah neraka, bid'ah masuk neraka. Dia tak kata, itu orang lain yang kata. Tuan punya badan tak kata pun. Tapi Tuan punya badan telah diletakkan satu cop macam dia kata. Dia tak kata. Sebenarnya pada isu ni ialah isu yang khilaf. Masih lagi kita boleh berlapang dada pada isu ni. Cuma afdal tak guna. Orang nak guna, silakan. Dia nak pakai kayu jenis apa, dia nak pakai terah apa pun, dipersilakan. Cuma yang kita tentang ialah mempercayai mengguna kayu tertentu lebih afdal. Sekiranya dijadikan tasbih tu, afdal bertasbih dengan menggunakan teras kayu tu. Yang tu problem. Dia nak guna tasbih kayu apa pun, dia nak ambil tulang unta, ukir-ukir buat tasbih pun boleh. Dia nak ambil apa pun boleh secara umumnya, selagi mana ianya digunakan sebagai alat untuk mengira tasbih. Tapi mempercayai kayu ni, terah pokok ni ada kelebihan. Kalau buat tasbih, bertasbih dengan kayu ni, dia lebih lagi memberi kelebihan-kelebihan sekian, ataupun ada peninding-peninding sekian. Yang tu yang tak betulnya. Yang tu yang dipertikaikan. Maknanya dia nak pakai tasbih tak salah pun. Cuma kalau tengok tasbih ni kadang-kadang dia menjadi budaya sebahagian masyarakat saja. Macam orang kita bawa tasbih ni tak semua orang bawa. Orang-orang yang kita kira orang yang memang dia kaki zikir lah, kaki ratib ni, dia bawa lah tasbih, dia letak dalam poket dia. Saya tak kata salah, dipersilakan untuk dia buat benda tu selama mana dia bertasbih dengan tasbih yang baik, berzikir dengan zikir yang baik apa semua. Dia nak guna tasbih, dipersilakan. Okay. Tapi ada setengah-setengah bangsa tasbih ni hanya menjadi alat je. Tuan-tuan tengok orang Arab kebanyakannya lah, dia budaya dia bawa tasbih. Ada yang bawa tasbih tu kerana memang dia bertasbih, tapi dia ialah sejenis, orang kata apa, saya tak tahu bahasa Melayu ni nak terjemah apa, tapi Arab dia panggil ni kashkhah. Kashkhah ni ialah aksesori orang lelaki bawa pakai. Tuan-tuan tengok orang Arab Teluk banyak buat benda ni lah. Arab Teluk ni lah UAE apa semua, dia orang kan ada kafling baju jubah dia orang, jual sekali dengan tasbih, lepas tu pen yang mahal nak selit kat poket. Nulisnya malas pun, tapi pen je ada. Sebab kita tahulah, kita belajar negara Arab ni, pen ada, buku tak bawa. Tak ada function tak. Okay, jadi bawa saja, itu sebagai budaya dia. Cuma dia bawa tasbih, dia buat apa? Dia pusing macam tu. Dia tak tasbih pun, pusing saja. Yang tu budaya. Yang tu budaya. Cantik lah. Dia buat daripada marble yang elok apa semua. Memang kita nampak cantik. Tapi ianya hanyalah sebagai aksesori. Dia bukan aksesori jenis pakai bangle apa semua, bukan. Bawa tasbih, lepas tu sangkut dekat poket ni, bagi juntai sikit dia punya rambu-rambu dia tu. Itu style pemakaian, aksesori dia orang. Macam tu. Kalau bawa betul dan bertasbih, itu bagus. Cuma pengamalan saya tengok sini di Jordan ni, yang bawa tasbih ni bukan hanya orang Islam, Masihi pun bawa, Kristian pun bawa. Cuma yang Kristian dia bawa ada salib lah, dia punya ujung, dia punya rambu itu ada salib. Cuma nak katanya pengamalan menggunakan biji tasbih untuk membilang ucapan-ucapan zikir-zikir ni, dia bukan hanya ada pada agama Islam. Dan saya pun tak kata orang Islam yang buat tu menyerupai bangsa lain, agama lain. Cuma saya nak katanya benda ni universal. Buddha pun ada, Hindu pun ada, agama-agama yang ada unsur tasbih ni, unsur-unsur zikir ni ada. Dia ada elemen tasbih tu, ada dan wujud. Jadi nak guna silakan, tapi jangan percaya pada kelebihan tasbih tertentu ataupun terah kayu tertentu. Jangan percaya yang tu. Dia tidak ada hubung kait dengan fadilat zikir tu. Mungkin kayu tu dia ada kelebihan lah. Kayu tu payah makan dia anak-anak, itu umum lah, kita tahulah benda tu. Okay, cuma nak kata nak percaya pakai yang ni lebih afdal daripada tak pakai, maka benda tu tak boleh lah. Sebab Nabi ditunjukkanlah hadis ni, Nabi membilang biji tasbih, membilang tasbih zikir ni dengan jari dia. Ada cara khusus ke? Tak ada cara khusus. Tuan-tuan boleh berzikir menggunakan jari dengan apa-apa kaedah yang tuan-tuan selesa. Ada orang nak bilang 1, 2, 3, 4.
Ada orang nak bilang dengan ruas-ruas jari dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada orang nak bilang tepi-tepi ruas jari ni. Sebab ada orang tunjukkan dalam dia buat poster, kalau ikut daripada ruas tepi-tepi ni cukup 33 sampai ke hujung ni. Boleh, tak ada masalah. Tak ada cara yang khusus pun. Mana Nabi tak tunjukkan. Yang penting kita tu tak larilah daripada bilangan yang kita sedang zikir. Kita tahu kita sedang zikir berapa, zikir apa yang kita sedang zikir, apa sebutan yang kita sedang sebut tu, apa makna dia. Itu ialah berada pada position berzikir. Okey. Seterusnya kita tengok apa lagi dia sebut sini, muka surat yang ke-94. Mengira tasbih dengan jari tangan ini afdal kerana jari jemari ini akan menjadi saksi kepada hari kiamat nanti di hadapan Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikunna bit tasbih wat tahlil wat taqdis wa'qidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala taghfulna fatansayna ar-rahmah." Ini hadis riwayat Tirmizi. Kamu kena bertasbih, kata Nabi, bertahlil, iaitu menyebut la ilaha illallah. Lepas pada itu takdis, menyucikan Allah. Takdis ni tasbih pun duduk dalam tu jugalah sekali. Okay. Wa'qidna bil anamil, kiralah ia dengan hujung jari, kerana ia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal dan akan diminta bercakap. Jari kita ni, al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari dikunci mulut kamu dan dibenarkan tangan kaki kamu bercakap. Okay. Wala taghfulna fatansayna ar-rahmah. Jangan leka berzikir, nanti kamu akan lupa daripada rahmat Allah, iaitu kamu tak dapat pahala zikir. Zikir ni kena fokus lah. Sebab tu kau tengok zikir yang Nabi tunjukkan, kebanyakannya bilangannya tak akan lebih daripada 100 kali, tak akan lebih. Kebanyakannya zikir pagi ke apa-apa semua yang Nabi ajar pada kita, dia tak akan lebih pada 100 kali. Yang dianjurkan oleh sebahagian orang, kena zikir ni 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 apa semua. Yang tu yang kemudian dah, yang ujung-ujung dah. Okay. Ada orang dia boleh buat, sebab ada zikir-zikir yang Nabi tak beri bilangan khusus. Selawat, kita boleh selawat, banyak mana kita nak selawat. Dan selawat ni tak disyaratkan dengan alunan irama. Kita boleh selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia tak kena dalam bentuk irama apa pun. Nak zikir pun tak perlu pada irama. Cuma kalau nak berirama, jangan sampai membawa fitnah sehingga nampak macam orang sedang nasyid ke apa. Maknanya sekadar nak, orang kata apa, nak bagi kita boleh fokus apa yang kita sebut tu, itu tak apa. Tapi kalau kita buat, kita kumpul malam ni, lepas pada solat isyak ni kita buat bacaan zikir munajat ramai-ramai, lepas tu api bagi malap sikit. Yang jadi tekong tu syok punya geleng kepala, yang duduk belakang dah api malap, lena habis. Kan sebahagian ni program-program sekolah ke program-program motivasi sekolah yang duk buat tahajud malam-malam ni, saya pun tak tahu pengamalan jenis tutup lampu ni. Asal buat program qiyamul lail apa semua tutup lampu. Nak bagi feeling yang paling sedap tutup lampu ni tidur je. Okay. Dia tak ada feeling. Benda tu dia atas kapasiti peribadi. Kalau macam tu, Masjid Nabawi bulan Ramadan ni penat nak kena tutup lampu. Gelap habis satu Masjid Nabawi. Tapi dia tak buat benda tu. Sebab itu bukan pengamalan asal. Kan sebahagian kan guru-guru, maaflah kalau ada guru-guru apa semua yang duk anjur benda-benda seperti ni tak perlu buat dengan cara tu. Buat camp apa semua ni, nanti cuti sekolah apa semua ni, nak buat camp apa semua ni, ada slate dalam tentatif tu tahajud. Dia pertama kita nak didik tak apalah, tapi jangan ada unsur paksaan yang melampau. Jangan ada unsur paksaan yang melampau. Pertama jangan tutup. Lepas tu buat zikir munajat yang berirama apa-apa semua ni, dia tak perlu pada benda tu. Dia tak perlu. Tak tepat bagi saya perbuatan tu. Nak ajar dia supaya dia reti lafaz tu, guna irama tak apa untuk student, tapi nak jadikan ianya sebagai pengamalan terus, maknanya nak continue sampai dia tua, tak boleh. Sebab kita ada upgrade dalam ibadah kita, salat apa semua ni kena tahu lebih lagi. Jadi ianya ialah hubungan jiwa kita. Kita sebut perkataan tu, sejauh mana kita punya
jiwa kita, hubungan jiwa kita waktu tu sebut perkataan. Ada orang dia layan zikir munajat apa semua, tapi dia layan irama semata-mata. Dia layan irama, dia tak layan isi daripada, maksud daripada zikir yang dia sebut tu. Seterusnya, di persoalan seterusnya ialah adakah mengira tasbih dengan jari itu sunat dengan tangan kanan, atau sunat mengira dengan tangan kanan dan tangan kiri sekaligus. Oleh kerana khilaf ulama dalam menentukan status tambahan lafaz ini, maka ulama berbeza pandangan tentang hukum mengira tasbih dengan tangan kanan. Adakah sunnah mengira tasbih dengan tangan kanan semata-mata, atau mengira tasbih dengan tangan kiri itu sunnah tanpa dikhususkan pada tangan kanan semata-mata? Ulama berbeza pandangan mengenai isu ni. Nak tasbih guna kanan ke kiri? Sebahagian ulama mengatakan sunat mengira zikir dengan jari tangan kanan. Dalilnya ialah seperti mana yang diriwayatkan hadis daripada Abu Daud daripada Muhammad bin Qudamah yang mengatakan Nabi kira dengan tangan kanan. Hadis yang kata ziyadatul thiqah tadi. Yang kedua ialah hadis-hadis lain yang menunjukkan baginda suka mendahulukan anggota kanan. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi kulli asya'ihi." Nabi suka mendahulukan kanan dalam semua urusan dia. Seterusnya, sebahagian ulama pula mengatakan sunat mengira zikir dengan jari tangan kanan dan kiri, dua-dua. Dalil mereka ialah tambahan lafaz tangan kanan dalam riwayat Muhammad bin Qudamah itu daif dan tak diterima. Seterusnya, manakala dalil lain yang mengatakan Nabi SAW suka mendahulukan anggota kanan tidak boleh dijadikan hujah dalam kes ini, kerana hadis tersebut hanya bermaksud mendahulukan anggota kanan semata-mata, bukan mengkhususkan zikir ke apa ke, tak. Itu pandangan yang kata boleh guna kiri dan kanan. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini kerana kekuatan dalil mereka, sebab keumuman lafaz yang disebutkan tadi itu, iaitu riwayat daripada Tirmizi itu, ra'aitun nabi ya'qidut tasbih, Nabi membilang dengan jari-jari tangannya. Maknanya semualah yang nama jari tangan ni kiri dan kanan dua-dua sekali. Okey. Bagaimana cara mengira zikir dengan jari? Sebahagian ulama mengatakan meletakkan hujung ibu jari di atas hujung jari jemari lain sambil mengira. Tadi kita dah sebut, maknanya bebas. Selama mana kita dapat counting yang betul dengan jari-jari kita ni, maka kita boleh guna apa-apa kaedah pun. Nak mula daripada ibu jari ke, nak mula daripada kelingking ke, itu bergantung kepada keselesaan masing-masing. Panduan ada sebahagian orang diberi panduan, ulama-ulama diberi panduan, tapi panduan itu bukan hanya satu-satu saja cara dan mesti follow yang tu. Langgar yang tu rasa macam dosa, tak perlu. Kita boleh follow dan kita boleh ikut mana kita selesa menggunakan jari kita. Okey. Sunnah yang ke-34, bacaan sunnah untuk kesedihan yang mendalam. Okay. Hadis yang dibawa sini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Daud daripada Abdul Rahman bin Abi Bakrah, daripada ayahnya Abi Bakrah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika dilanda kesedihan yang mendalam, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mengharapkan untuk mendapat rahmatmu, oleh kerana itu jangan engkau biarkan aku sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripadamu. Perbaikilah seluruh urusanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Maknanya bacaannya ialah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Okay. Itu bacaan dia. Pengajaran daripada hadis. Hadis ini menunjukkan pengharapan seorang hamba kepada rahmat Allah. Bila mana kita runsing, sedih yang mendalam, yang macam tak nampak punca dah. Tak nampak punca. Sebab tu ada sebahagian riwayat menunjukkan ini ialah bacaan ketika mana Nabi gagal dakwah di Taif. Selain daripada doa yang masyhur dalam sirah Ibnu Hisham, iaitu doa yang berbunyi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni. Itu antara doa-doa yang masyhur tentang cerita gagalnya dakwah Nabi di Taif lah. Selain daripada tu, riwayat yang agak baik yang dijadikan sebagai sandaran untuk mengatakan Nabi ucap apa ialah riwayat ni. Riwayat ni iaitu Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ada sebahagian riwayat sebut ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain.
Ada riwayat yang sebut dengan, yang bermula dengan ya hayyu ya qayyum. Cuma riwayat ni dia sebut dengan Allahumma rahmataka arju. Okay. Hadis ini juga menunjukkan kebergantungan seorang Muslim kepada Tuhannya. Lafaz hadis ini jelas menunjukkan bahawa seorang Muslim tidak rela menguruskan dirinya sendiri walau sekelip mata. Ini kerana manusia tidak mengetahui perkara mendatang sama ada baik ataupun buruk. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebut baca lafaz ni, bacaan ni waktu kita tengah sedih, tak kiralah nak baca riwayat ni Allahumma rahmataka arju, ya Allah aku berharap rahmat padamu, fala takilni ila nafsi, jangan engkau letakkan urusan tu pada diriku, tarfat ain, sekelip mata pun jangan, wa aslih li sya'ni kullah, baiki urusan aku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Bacaan ini jangan kita fikir, jangan kita mindset kepala kita baca ni masalah aku automatik selesai. Itu silap. Saya selalu sebut, ini ialah kesilapan sebahagian penceramah. Bila mana dia bawa doa-doa Nabi, dia cuba bawa ke dalam bentuk miracle ataupun magic yang macam mantra-mantra lain. Bukan nak kata doa Nabi tu tak jadi, tak mujarab. Cuma kita kena tahu, dia tidak mengubah apa-apa. Bila mana Nabi sedih, Nabi baca ni, tidak berlaku benda-benda yang dia macam undur balik ke, dia macam orang yang tadi tak dengar kata jadi dengar kata balik ke, tak pun. Dia membantu orang yang menghadapi itu untuk tidak berputus asa terlampau lama, tak beri masa lama layan benda ni. Sebab orang yang berputus asa, dia akan melambatkan, dia akan melengahkan banyak urusan lain yang dia kena uruskan. Bila mana dia layan perasaan, kerja banyak tak siap, tanggungjawab banyak terabai, akhirnya daripada putus asa berubah menjadi dosa baru, iaitu tidak amanah kepada amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan. Orang tanya, kenapa ni tak pergi keluar bekerja apa semua, tak pergi uruskan nafkah isteri? Saya tengah sedih. Sedih tu, alasan tu tak laku nak bawa depan Tuhan. Kita malah urus amanah kita, tanggungjawab kita, hanya kerana tengah sedih, tengah runsing. Tak padan, benda tak padan. Ini ialah bacaan-bacaan untuk ikat diri dengan Tuhan, supaya kita cepat move on, kita keluar daripada masalah tu. Lepas pada tu kita legakan diri kita. Saya sudahi dengan yang ini C ni, bahawa tu kita bagi ruang untuk azan. Doa ini ditutup dengan lafaz tauhid yang mengandungi penyaksian hamba bahawa hanya Tuhannya yang mampu melepaskannya daripada bala bencana. Ia mengandungi petanda bahawa orang yang membaca doa ini sedar akan kepentingan tauhid. Poinnya, sebab tu ada dalam bacaan ni la ilaha illa anta. Sama juga dengan riwayat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, wahai Tuhan yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku berharap. Poinnya ialah bila mana orang tu dia down, dia cuba nak firmkan tauhid dia, supaya dia tak jadi orang yang mula rasa gusar dan akhirnya dia mempersoalkan takdir hidupnya. Sebab itu pun ujian manusia dan tempat syaitan akan merosakkan manusia. Bila mana dia dah down, syaitan ambil peluang untuk dia hilang rasa sangka baik daripada Tuhan. Akhirnya dia mula mengorek kembali cerita-cerita hitam dalam hidup dia, dan akhirnya dia cuba membuka ruang untuk dia rasa ragu pada ketentuan Tuhan. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai daripada sunnah yang ke-32 sampailah sunnah yang ke-34, dan kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan insya-Allah esok subuh kita sambung lagi pada risalah yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.